Ini mengikut pendapat mufassirin, ulama-ulama tafsir, berkait dengan perubahan kiblat yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada menghadap ke Baitul Maqdis yang juga menjadi kiblat kepada golongan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, kepada menghadap ke Baitullahil Haram, ke arah Ka'bah yang didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang juga menjadi nabi sanjungan kepada golongan dua agama Yahudi dan Nasrani. Perubahan kiblat ini menjadi perkara yang berkait dengan perasaan hati orang-orang yang beriman. Mereka berduka cita kerana dikatakan oleh golongan ahli kitab, dan juga berkait dengan golongan ahli kitab yang merasakan sesuatu perasaan apabila orang Islam mengubah kiblat mereka daripada menghadap ke Baitul Maqdis kepada Ka'bah, Baitullahil Haram. Dan setengah ulama tafsir mengaitkan juga dengan perbalahan di antara Yahudi dan Nasrani, ataupun perbezaan kiblat di antara Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi menghadap ke Maghrib dan orang-orang Nasrani menghadap ke Masyriq. Apabila timbulnya ayat ini, apabila timbulnya perkara ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang dibaca, yang terkandung di dalamnya perkara yang penting, yang mustahak ialah menegakkan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Ayat ini menerangkan rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Yang dikatakan iman itu ialah kepercayaan di dalam hati, i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Yang dikatakan Islam itu ialah amalan-amalan yang zahir. Di sana terdapat perbezaan di kalangan ulama. Adakah iman dan Islam itu berasingan, ataupun iman dan Islam itu sama saja maknanya, ataupun merupakan dua perkara yang tidak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Telah dinyatakan dahulu bahawa iman dan Islam itu berbeza dan tak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Dalil berbezanya ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Yang bermaksud, berkatalah orang-orang Arab Badawi, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya kamu kena kata kami telah Islam, kerana iman itu belum lagi masuk ke dalam hati-hati kamu. Tujuan mereka datang mengaku beriman ini ialah untuk mendapat zakat, mendapat imbuhan yang dibahagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menurunkan ayat bagi menyatakan perbezaan di antara iman dan Islam. Dan di sana ada hadis. Malaikat Jibril bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia iman dan apa dia Islam? Menunjukkan iman dan Islam itu berbeza di antara satu sama lain. Dan di sana ada pula hadis yang menegaskan bahawa iman dan Islam itu seolah-olah satu. Apabila rombongan Abdul Qais datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rombongan Abdul Qais adalah satu kabilah Arab yang beriman kepada Allah, dan mereka menghantar rombongan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada mereka perkara-perkara Islam, hukum-hukumnya, supaya mereka beramal dan supaya mereka layak masuk surga.
Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, "Amurukum bil imani wahdah. Atadruna mal imanu billahi wahdah? Syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'az zakah wa sawma Ramadan wa i'ta'u al-khumsa min al-maghanim." Yang bermaksud, adakah aku suruh kamu supaya kamu beriman kepada Allah? Adakah kamu tahu apa dia beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah itu ialah kamu naik saksi bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah, dan bahawa Muhammad itu Rasulullah. Kamu mendirikan sembahyang, kamu menunaikan zakat, kamu berpuasa Ramadan, dan kamu memberi 1/5 daripada harta ghanimah, rampasan perang. Hadis ini menunjukkan iman dan Islam itu bersekali. Kesimpulannya, seolah-olahnya bersekali. Tak boleh dipisahkan di antara satu sama lain. Ayat yang kita baca ni menyebutkan perkara iman dan perkara Islam.